Suara saya boleh dengar InsyaAllah. Nota boleh nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menguruskan, yang mentadbir seluruh alam ini. Allah memberikan kita keizinan, Allah memberikan kita peluang pada pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan tanggungjawab kita terhadap Al-Quranul Karim, iaitu kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Kita dengan Al-Quran ada banyak tanggungjawab. Salah satunya adalah beriman kepada Al-Quran. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah memahami Al-Quran. Dan yang keempat adalah mengamalkan Al-Quran. Kalau kita tidak faham Al-Quran, bagaimana kita nak menambahkan keimanan kita kepada Al-Quran? Kalau kita tidak faham Al-Quran, kita tak faham apa yang Allah katakan, bagaimana kita nak mengamalkan Al-Quran? Jadi, kesemua tanggungjawab tersebut, kita perlu kepada memahami apa yang Allah katakan kepada kita. Jadi moga-moga bacaan Al-Quran kita ini, khususnya suratul Fatihah ini, kita sudah dapat menambahkan penghayatan. Kita dah tak baca seperti dulu, tapi sekarang kita dah tahu makna. Walaupun tak banyak kita tahu sedikit pun sudah memberikan kebaikan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita akan masuk kepada ayat yang kelima. Ayat yang kelima di dalam buku Al-Fatihah yang kita jadikan ia sebagai nota. Ayat yang kelima ini dia terletak pada muka surat nombor 102. Jadi sesiapa yang tiada buku, tuan-tuan boleh merujuk kepada nota yang saya paparkan di skrin Zoom, tuan-tuan dan puan-puan. Ayat yang kelima ini berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima, dia kalau kita baca pada terjemahannya, iyyaka, hanya kepada engkau. Ka, perkataan ka kita jumpa dua kali pada ayat kelima kan. Ka, iyyaka yang kali pertama, lepas tu wa iyyaka kali yang kedua. Ka di sini merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mana? Allah tu satulah. Tapi Allah yang telah kita kata pada ayat sebelum ni lah. Hanya kepada engkau iaitu Allah. Engkau itu siapa? Maliki Yaumiddin. Engkau tu siapa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Engkau tu siapa? Rabbul Alamin. Jadi ayat yang kelima ini, setelah kita belajar tentang kita dah kenal Allah melalui nama dan sifatnya. Pada ayat pertama, pada ayat yang kedua dan pada ayat yang ketiga. Selepas kita dah kenal Allah, maka Allah Ta'ala mengingatkan kita tentang kita ni nanti akan ke mana. Maka Allah ingatkan kita tentang hari akhirat. Tengok, kita tahu hari akhirat,
maka akan timbullah persoalan sebelum nak ke akhirat, kita kena buat apa? Nanti Allah nak balas apa? Maka ayat yang kelima ini menjadi jawapan menjelaskan kepada kita kenapa Allah Ta'ala menciptakan kita. Kenapa kita ada kat muka bumi ni? Jawapan dia ada pada ayat yang kelima. Secara tidak langsung, ayat yang kelima ini menjadi bekalan untuk kita pergi kepada Yaumuddin, kepada hari pembalasan. Ayat kelima ni dia cerita tentang, ayat kelima ni dia memberi tahu kepada kita tentang kenapa kita Allah hidupkan, kenapa kita ada kat muka bumi ni, kita nak buat apa kat muka bumi ni. Ayat kelima ni menjadi jawapan. Tetapi ayat nombor 5 ni dia tidak memberitahu kepada kita macam mana kita nak buat ayat nombor 5. Maksudnya macam mana kita nak tunaikan ayat nombor 5 ni. Nak tunaikan ayat nombor 5 ni macam mana, bagaimana, nanti ayat yang ke-6 dan ke-7 akan bagi tahu. Tapi ayat kelima ni sebelum kita masuk kepada huraian, ingat, kalau orang tanya pada kita ataupun kita tanyalah siapa-siapa pun, pernah tak kita buat soalan uji kaji kepada anak-anak kita, tanya pada diri kita sendiri, tanya kepada orang sekeliling kita, kenapa kita dihidupkan ya? Kita kan selalu ditanya kecil kan, apa cita-cita kamu? Kita tanya soalan yang lebih besar. Kenapa Allah ciptakan kita? Kenapa aku ada kat muka bumi ni? Pernah tak kita tanya soalan tu? Jadi untuk tahu jawapan dia adalah ayat kelima. Siapa yang tak tahu kenapa Allah ciptakan dia kat muka bumi tu, sangat bermasalah. Kerana kalau dia tak tahu kenapa Allah cipta kat muka bumi, kenapa dia hidup, dia tak tahu jawapan, ini kita kena betulkan. Jadi kita pesan, kita tanya diri kita, oh rupa-rupanya aku ni dihidupkan oleh Allah, jawapannya ada pada ayat nombor 5. Kalau kita cakap ke anak-anak kita ni dihidupkan oleh Allah nak, adalah jawapan tu ada pada ayat nombor 5. Lepas tu baru kita pecahkan, baru kita perbesarkan, kita mendalami. Apa ayat nombor 5 tu? Kita kena buat apa? Ayat ini yang kita akan belajar pada ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum saya teruskan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni tuan-tuan dan puan-puan ya, sebelum kita masuk kepada perincian ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia ada dua perkara di sini. Jadi dekat dalam buku tu tuan-tuan tengok kan, ada gambar yang berwarna berwarna kelabu kan. Telah diwarnakan dengan warna kelabu, iyyaka na'budu. Lepas tu wa iyyaka nasta'in ni dia adalah warna kuning kan, kuning gelap dekat sini. Apa nama dia? Wallahu alam, jenis warna ni. Tapi nampaklah warna, nampak tak ada dua potongan tu kan? Iyyaka na'budu, ia adalah satu perkara, satu maklumat yang kita akan kupas dulu. Lepas tu wa iyyaka nasta'in. Dia ada satu perkara lain. Maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia satu ayat. Tetapi dalam satu ayat yang kelima ni dia ada dua perkara yang boleh kita pecahkan. Kita pecahkan tu maksudnya kita nak perincikan. Iyyaka na'budu satu perkara, wa iyyaka nasta'in satu perkara. Jadi secara tak langsung tuan-tuan akan mendapati yang mana disusun terlebih dahulu, yang mana disebut terlebih dahulu. Tentu kita jumpa dekat sini, iyyaka na'budu, kita jumpa terlebih dahulu, baru kita jumpa wa iyyaka nasta'in. Maknanya, kalau kita baca terjemahan kan, maksudnya kita jumpa perkataan hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Maknanya beribadah tu disebut terlebih dahulu, baru disebut memohon pertolongan selepas beribadat. Kenapa? Nanti kita akan ulaslah.
Sebab tu kalau kita baca Quran, kita kena baca satu kalimah, ada sesuatu pada kalimah-kalimah itu. Kalau kita baca dekat sini, macam saya sebut tadi tu, kita akan pecahkan, kita akan jernihkan lagi, kita akan dapatkan maklumat tentang kenapa minta tolong jadi selepas sebut ibadah. Maksudnya kenapa na'budu disebut dulu baru nasta'in. Ini pun kita akan pecahkan persoalan pada pagi ini untuk mantapkan lagi pemahaman kita. Lepas tu, mengapakah kita jumpa dalam bentuk plural kami? Kenapa Allah guna kami? Lepas tu kita jumpa pada ayat berikut, jumpa sekali lagi kami. Kenapa Allah Ta'ala mengajar kepada kita dalam suratul Fatihah, mengajar kepada kita berbentuk ramai. Sedangkan kenapa tak kata hanya kepada engkau saya beribadah dan hanya kepada engkau saya minta tolong. Tetapi kenapa dalam suratul Fatihah Allah menggunakan ganti nama kami. Kita akan jumpa ayat 66 kami. Kenapa ada kami? Kenapa tak guna aku? Nak menunjukkan di sini, sebelum kita kupas lagi, kita dah belajar, dah siap-siap bahawa ayat 65 ni beritahu kepada kita siapa nak hidup kat muka bumi ni, dia tidak ada istilah aku-aku. Nak hidup di muka bumi Allah Ta'ala, menumpang hidup di bumi Allah, meminjam segala apa yang dari Allah, nanti nak bertemu Allah di hari akhirat, dia bukan nak pergi seorang-seorang. Dia akan pergi ramai-ramai. Masuk syurga ramai-ramai. Dibangkitkan di akhirat ramai-ramai. Jadi dekat muka bumi ni, dia tidak ada istilah aku-aku. Rupanya dia ada istilah kami. Sebab tu hidup kat muka bumi, kita tak boleh seorang-seorang. Kita kena mengambil perhatian tentang orang di sekeliling kita. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi praktis hidup sendiri-sendiri. Tak boleh macam tu. Sebab tu sangat bagus kalau tuan-tuan dan puan-puan merealisasikan ayat 65 ni dengan tuan-tuan menyumbang tenaga, menyumbang wang ringgit, menyumbang masa untuk memikirkan orang-orang yang di sekeliling kita. Sebab tu siapa yang ada ruang, siapa ada peluang, ada kemampuan, dia ikutlah mana-mana badan-badan pertubuhan yang bukan kerajaan, NGO, masuk persatuan, masuk jawatan sekian-sekian. Untuk apa? Untuk kita dapat pada perkataan kami. Maknanya kita tak boleh hidup penting diri sendiri. Kita tak perasan pun maklumat itu ada pada ayat yang ke-5 dan ke-6. Masuklah ayat ke-7 dalam surah Al-Fatihah. Ini kita masuk kepada maklumat yang awal-awal. Kita ringankan dulu maklumat ini supaya hidup ini dia kena bermasyarakat. Nanti nak masuk syurga semua ramai-ramai. Dan kenapa kami tu? Kita akan ulas insya-Allah perincian lain pada ayat-ayat dalam suratul Al-Fatihah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita lanjutkan. Kita lanjutkan seterusnya dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Dalam ayat yang ke-5 ni, tuan-tuan jumpa perkataan iyyaka berapa kali? Tuan akan jumpa 2 kali. Iyyaka dengan wa iyyaka. Iyyaka ni dia sebenarnya kalau tuan-tuan tengok pada muka surat 103 tu dekat tafsiran. Lihat pada tafsiran iyyaka. Iyyaka dia menunjuk kepada makna pengkhususan dan penekanan. Maksudnya iyyaka tu dari sudut bahasa Arab ia merujuk kepada apa? Merujuk kepada ikhtisas. Dia merujuk kepada pengkhususan. Sebab itu dalam terjemahan Al-Quran, kita jumpa perkataan hanya.
Tolong tuan-tuan bulatkan kepada perkataan hanya ni. Hanya ni penting. Hanya. Hanya. Apa makna hanya? Hanya. Hanya dekat iyaka. Hanya. Kalau kita sebut hanya, maknanya satu-satulah. Khususlah. Itu hanya. Tetapi pelaksanaan dalam hidup kita betul ke hanya itu diaplikasi? Yang ni yang kita nak ubah. Kita sebut dengan mulut hanya. Hanya apa? Hanya kepada Allah kita beribadah. Hanya kepada Allah kita minta tolong. Adakah itu betul-betul dipraktiskan? Kita nak tahu maklumat itu dengan kita faham dulu apa itu ibadat dan apa itu minta pertolongan. Okey, dah jelas. Dah jelas tentang kami tadi, lepas tu dah tahu tentang hanya, ya. Penting perkataan hanya ini. Okey, kita lanjutkan lagi. Dalam perkataan iyyaka na'budu, okey, kita teruskan dengan yang inilah. Okey, tuan-tuan tengok terus pada kotak lah senang. Tengok pada diagram dia mudah. Okey, dekat sini. Tuan-tuan lihat pada muka surat nombor 104 dalam buku, tuan-tuan tengok dekat diagrams yang intipati ayat 5. Dia kadang-kadang kalau tulis ayat saja mungkin tak nampak. Tapi kalau kita letak dia di dalam kotak ke dalam bulatan diagram, moga-moga dia membantu untuk kita nampak perbezaan dia. Okey, cuba tengok ayat intipati ayat 5. Okey, ayat 5 ni dia kita boleh pecahkan kepada dua. Intipati pertama dalam ayat 5 tu yang dekat sini. Yang dekat sini iaitu iyyaka na'budu. Kalau kita sebut iyyaka na'budu, ucapan iyyaka na'budu tu sebenarnya adalah ucapan kita berlepas diri daripada kesyirikan. Kalau kita sebut iyyaka na'budu adalah ucapan kita tidak terlibat sama sekali dengan perbuatan menduakan Allah, mentigakan Allah, menyengutukan Allah. Kita tak terlibat. Jadi perkataan iyyaka na'budu seolah-olah kita kata ya Allah, engkaulah Tuhanku yang satu. Tak ada Tuhan lain, tak ada. Engkaulah yang satu. Sebab tu kita kata hanya kepada engkau kami menyembah. Maknanya perkataan itu adalah perkataan kita berlepas diri. Maksudnya kita tak terlibatlah dalam sebarang perbuatan menyengutukan Allah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita mengucapkan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami memohon pertolongan, membawa maksud apa? Kita berlepas diri daripada daya dan kekuatan makhluk. Maksud dia apa? Kalau kita kata hanya kepada engkau kami minta tolong, maknanya kita telah mengatakan bahawa ya Allah, tak ada seorang pun makhluk di dunia ini yang boleh tolong kami, yang boleh bantu kami, ya Allah. Engkau je lah satu-satunya yang boleh tolong kami, yang boleh bantu kami. Itulah makna pada ucapan wa iyyaka nasta'in. Okey, moga-moga jelas. Tapi sebelum kita pergi kepada iyyaka nasta'in, kita jumpa dulu iyyaka na'budu kan. Iyyaka na'budu ni dia samalah macam kita baca surah lain kan. Macam kita baca surah lain, iyyaka na'budu tu kita jumpa banyak dalam surah lain. Contohnya surah apa yang ada iyyaka na'budu? Macam kita baca dalam surah lain, bukan ayat tu sama, tetapi maksud ayat itu. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kita menyembah. Contohnya apa? Contohnya dalam surah Al-Ikhlas kan ada iyyaka na'budu. Macam kita kata Allahu Ahad tu, Allahu Ahad tu iyyaka na'budu lah tu. Hanya kepada engkau kami menyembah, dan banyak lagi pada ayat-ayat yang lain.
Tapi kalau wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in dia ada macam dalam surah Al-Ikhlas tu. Uh, Allahus Samad. Ingat tak Allahus Samad? Kan surah Ikhlas tu kan kita kata qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahadun, satu-satunya Tuhan. Dia sama macam iyyaka na'budu. Waktu kita baca Allahus Samad, Allah itu tempat makhluk bergantung, makhluk itu bersandar. Dia sama macam wa iyyaka nasta'in. Dia Quran ini begitulah tujuan utamanya. Okey, dah selesai tentang dua maklumat ini. Okey, dah faham. Kita pergi kepada ayat-ayat lain, ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ayat ini. Tapi sebelum itu, kita lihat apa ulasan Ibnu Katsir dulu tentang keistimewaan ayat 5 ni. Ayat 5 ni dia ada dua perkara ya. Ada dua perkara kat sini. Satu, ingat ya, yang pertama tadi, satu, kita mengatakan hanya Allah saja Tuhan yang layak kita sembah. Dekat ayat ni dia ada iyyaka na'budu ni dia seperti kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia dekat makna sama macam iyyaka na'budu. Okey. Ayat yang kelima ini Al-Imam Ibnu Katsir dia ulas, dia buat komentar ayat kelima ni dalam tafsir dia. Dia kata sebahagian ulama salaf. Ulama salaf ni ulama-ulama yang terdahulu 300 tahun, mereka yang terdahulu, yang sebelum kita ni, sahabat, di kalangan para sahabat, di kalangan tabi'in, di kalangan atba'ut tabi'in, mereka ni mengatakan bahawa surah Fatihah ialah rahsia bagi Al-Quran. Maksudnya Al-Quran, rahsia Al-Quran terletak pada suratul Al-Fatihah. Dan rahsia suratul Fatihah terletak pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak tahu kenapa ayat nombor 5 ni merupakan ayat yang paling utama, merupakan rahsia bagi suratul Fatihah. Bahkan Al-Fatihah itu menjadi rahsia bagi semua surah-surah Al-Quran. Maka kita tengok di bawah ini, kami sebagai penulis bawakan dua contoh ayat sahaja, yang mana kalau kita tengok ayat nombor 5 ini sebenarnya ia memberi jawapan kepada kenapa Rasul Allah utuskan kepada setiap umat. Kenapa Allah Ta'ala utuskan Nabi Allah Nuh? Kenapa Allah Ta'ala utuskan Nabi Allah Ibrahim? Kenapa Allah hantar Nabi Allah Musa? Kenapa Allah Ta'ala hantar Nabi Allah Isa? Kenapa Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa tugas mereka? Mereka kena buat apa? Maka Allah telah menjelaskan dalam suratul Anbiya, surah nombor 21 ayat 25, macam tu juga pada suratul Nahli ayat nombor 16, ayat nombor 36 surah yang ke-16. Kita tengok dalam suratul Anbiya. Allah, apa tujuan Allah hantar semua rasul itu? Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin. Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad kan adalah Nabi Rasul yang terakhir sekali. Jadi Allah kata kami tidak hantar sebelum engkau Muhammad seseorang Rasul pun. Maknanya Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad. Kita juga dapat maklumat ini. Allah bagi tahu bahawa wahai Muhammad, Allah kata sebelum engkau, maknanya sebelum engkau jadi Rasul ni, Allah dah hantar dah Rasul-Rasul sebelum engkau. Yang mana Rasul-Rasul sebelum engkau tadi tu tugas dia buat apa? Kata Allah, illa melainkan nuhi ilaihi, kami wahyukan kepada mereka. Maknanya Allah bagi tahu Muhammad, Rasul-Rasul sebelum engkau macam Nabi Isa, macam Nabi Musa, macam Nabi Nuh, macam Nabi Ibrahim, semualah Rasul-Rasul sebelum engkau ini
ketika mereka diutuskan, kami telah bagi wahyu. Kami telah cakap pada mereka bahawasanya apa? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah beritahu kepada semua nabi-nabi bahawasanya sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh sebab itu beribadahlah kepadaku. Maknanya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semua nabi-nabi ni mereka telah mendapat tahu. Allah telah bagi tahu kepada mereka bahawa Tuhan yang layak disembah hanya Allah je. Oleh sebab itu beribadahlah kepada Allah. Oleh sebab itu Allah utuskan Nabi Nuh bawa misi ayat nombor 25 ni sampaikan kepada umat dia selama 950 tahun. Allah hantar Nabi Allah Ibrahim. Tugas dia buat apa? Cakap dekat bapa dia sendiri, cakap dekat kaum dia sendiri, cakap pada raja supaya menyembahlah Allah yang satu tu sampai kena bakar Nabi Allah Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Begitulah nabi-nabi yang lain. Tetapi daripada ayat ini kita dapat maklumat. Tujuan Nabi Nuh diutuskan bawa satu misi yang sama. Tujuan Nabi Musa diutuskan bawa misi yang sama. Sampailah Nabi Muhammad membawa misi yang sama. Dan kalau kita baca pada surah An-Nahl ayat 36 pun kita akan jumpa maklumat yang sama. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Allah bagi tahu sesungguhnya kami telah mengutuskan pada setiap umat seorang rasul. Daripada ayat ni kan kita dapat maklumat tidak ada umat yang dia tidak ada seorang rasul. Dia tidak ada rasul. Semua umat dia ada rasul. Masa Rasul tu datang kepada mereka, Rasul tu cakap kepada mereka, Ani'budullah. Hendaklah kamu menyembah Allah. Wajtanibut taghut. Jauhkanlah daripada taghut. Taghut maksudnya apa saja yang disembah selain daripada Allah, dia panggil taghut. Okey, kesimpulannya adalah ayat surah Anbiya dengan An-Nahlu ini kita dapati semua rasul membawa misi apa? Membawa misi apa? Membawa misi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, jelas dekat situ bermakna tujuan utama Al-Quran diturunkan. Ni tujuan utama yang paling utama sekali. Al-Quran diturunkan. Kenapa kita baca Quran? Kenapa kita kena faham Quran? Dekat mana kita nak amal Quran? Jawapannya pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, selesai kat situ. Tapi kita belum jelas lagi macam mana dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab tu kita kena belajar untuk kita fahamkan macam mana macam mana dikatakan beribadah, macam mana dikatakan memohon pertolongan. Okey, kita lanjutkan. Perlahan-lahan kita belajar, tak apa. Nanti saya akan buat kelas, ada beberapa kelas tambahan lagi. Tak cukup satu ahad sebab kita kena kejar sebelum datangnya bulan Ramadan Al-Mubarak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak terus pergi kepada perbincangan tentang hanya kepada engkau kami beribadah, kan? Beribadah. Okey. Sebelum kita pergi kepada penerangan apa itu ibadah, kita terus pergi kepada lihat kepada kehalusan bahasa dekat sini. Okey. Boleh tak kita pergi kepada muka surat ni? Sekejap ya, saya tunjukkan muka surat dia. Kita ambil pada mesej dulu, lepas tu baru kita pergi pada perincian ayat dia ya. Perlahan-lahan kita belajar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh buka muka surat ini. Muka surat nombor 106. Kita tengok muka surat nombor 106. Ia ada gambar ikan paus tu. Okey, tengok muka surat nombor 106. Okey, dekat sini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya, saya minta tuan-tuan buat catatan, sedikit catatan ya. Catatan mungkin dekat buku ke dekat mana-mana. Okey, begini.
Ya, ini kita ambil kita pergi kepada kita pergi kepada hikmah dia. Kenapa, ada apa pada perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi kita dah sebutkan. Ya, Ibnu Katsir kata. Okey, sebenar-benarnya juga kalau kita baca iyyaka na'budu, kalau kita baca pada muka surat nombor 6 ni, iyyaka na'budu ini sebenarnya ia dapat menjauhkan diri kita daripada riak. Ni. Iyyaka na'budun, kalau kita faham, kita amalkan ayat iyyaka na'budun hanya kepada Allah kita beribadah tu, kan? Hanya kepada Allah kita beribadah. Hanya kepada Allah kita buat ibadah. Hanya kepada Allah kita beribadah. Beribadah hanya kepada Allah saja. Hanya kerana Allah saja. Maka iyyaka na'budu, siapa yang boleh buat betul-betul, dia realisasikan betul-betul iyyaka na'budun, dia telah dapat membuang perbuatan riak. Sebab orang buat riak ni, orang yang riak ni adalah orang yang buat amal sesuatu perkara adalah tujuannya adalah untuk kongsikan. Ada orang kerana dia kongsikan. Dia buat ni juga untuk Allah tapi juga nak tunjukkan yang dia ni baik, dia ni rajin, dia ini pemurah, dan sebagainya. Sebab tu kalau kita boleh amalkan ayat iyyaka na'budun, kita amalkan tu maksudnya bukan baca iyyaka na'budun tu saja, tetapi membuktikan dengan ibadat. Kan contohnya kita solat. Kalau kita solat tu di bawah makna iyyaka na'budu lah. Kita berpuasa di bawah makna iyyaka na'budun. Kita baca Quran iyyaka na'budun. Tapi baca Quran tu kerana siapa? Kalau kerana Allah, betul lah, hanya kepada engkau kami beribadah melalui baca Quran. Hanya kepada engkau kami beribadah melalui perbuatan berpuasa. Macam tu. Hanya kepada engkau kami beribadah melalui perbuatan bersedekah. Hanya kepada engkau. Dan maknanya, kalau kita sedekah kerana Allah, kita baca Quran kerana Allah, kita belajar kerana Allah, itu semua di bawah tajuk na'budu. Tetapi kalau nak penuhi iyyaka, hanya tadi tu buat kerana siapa. Jadi secara tidak langsung, kalau kita betul-betul buat ibadat ni hanya untuk Allah, hanya kerana Allah, dia dapat menjauhkan kita daripada perbuatan riak. Jadi kita bacalah pada ulasan ayat tersebut. Okey. Kalau kita hanya minta tolong pada Allah pula, macam kita kata iyyaka nasta'in kan. Iyyaka nasta'in, kita dah sebut tadi Ibnu Katsir kata apa? Kalau kita kata iyyaka nasta'in, maknanya kita kata kita tak minta tolong kat siapa-siapa pun. Maknanya kita kata tiada siapa pun yang boleh bantu kami, yang boleh tolong kami, Engkaulah ya Allah. Ucapan itu sebenarnya secara tidak langsung dia boleh ni. Dia boleh menolak ni. Dia punya maksud dia boleh menghilangkan sifat apa? Sifat sombong. Kibria, takbur. Cuba tanya orang yang sombong, kan? Maknanya wa iyyaka nasta'in secara tidak langsung ia dapat menjauhkan kita daripada memiliki sifat rasa cukup. Rasa dialah yang lebih. Rasa dia boleh buat. Rasa dia. Tak. Tetapi kalau wa iyyaka nasta'in, dia akan mengeluarkan, dia akan membentuk jiwa kita, perbuatan kita daripada sifat orang yang sombong. Tapi kalau wa iyyaka na'budu, dia berkaitan dengan membuang kita daripada memiliki sifat apa? Memiliki sifat riya. Okey, itu tuan-tuan ambil maklumat ni. Maklumat ni maklumat ini dia memberi kepada kita jawapan kenapa kita kena faham ayat ni sebenar-benarnya. Quran ni bentuk kita jadi apa? Ni di antara jawapan dia. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita kena lanjutkan tentang apa itu ibadah. Apa itu ibadah? Sangat penting. Okey, tengok di sini. Muka surat nota pada muka surat nombor 105. Tadi kita kata hanya kepada Allah kami beribadah kan? Okey, sekarang
kita jelaskan dulu tentang apakah makna ibadah. Apa makna ibadah? Okey. Makna ibadah secara bahasa bererti tunduk, merendah diri. Maksudnya perkataan ibadah tu dari sudut bahasa dia ada kaitan dengan makna merendah diri dan kita tunduk. Al-inqiyadu wal khudu', kita tunduk, merendah diri. Itu dari sudut bahasa ibadah. Okey. Contoh. Kita solat, ibadah dah, ibadah lah. Okey. Solat tu, kalau kita solat, orang yang mengerjakan solat yang Allah wajibkan, bermakna dia telah buat ibadah. Dia telah buat ibadah itu, maknanya dia telah merendah diri. Dia telah tunduk kepada titah perintah Allah. Allah kan kata solat tu wajib. Buat contohnya, solat zuhur ni wajib, 4 rakaat. Maka jika dia buat solat tu, dia buat 4 rakaat, dia solat ikut waktu dia, maknanya dia itu sebenarnya menunjukkan perbuatan dia merendah diri kepada Allah, dia tunduk kepada Allah. Sebab itu siapa yang buat apa yang Allah suruh dalam bentuk wajib, yang wajib maknanya dia telah tunduk. Maksudnya dia dengar, dia patuh apa yang Allah perintahkan. Itu makna ibadah sudut bahasa. Dari sudut istilahnya, ibadah ini adalah, tuan-tuan kena ambil maklumat ini. Ini penting untuk definisi ibadah. Semua perkara yang dicintai dan diredai Allah, ni dia punya makna ibadah. Buatlah apa sahaja. Apa sahaja dalam hidup ini kita buat, Allah cinta, Allah redha, Allah suka. Apa dia nak buat apa? Sama ada kita bercakap, kita buat satu perbuatan, zahir ke, batin ke, kalau Allah suka, kalau Allah cinta, Allah redha, itulah namanya ibadah. Jadi kalau kita pecahkan ibadah tu, ada ucapan, ada perbuatan. Okey, contoh. Apakah ucapan yang boleh kita ucapkan yang Allah suka? Sebutlah apa dia. Baca Quran, ibadah. Kenapa? Kerana menggunakan lidah, mengucapkan, membaca ayat Allah, ibadah. Lagi, apa ucapan yang Allah suka? Bagi nasihat pada orang. Ibadah tak tu? Ibadah. Sebab apa bagi nasihat pada orang tu ibadah? Sebab Allah suka memberi nasihat. Tegur orang lain yang buat benda mungkar. Ibadah tak? Ibadah. Kenapa tegur tu jadi ibadah? Sebab menggunakan ucapan itu Allah suka. Okey, jelas tak dekat situ? Okey, perbuatan banyaklah. Jadi kalau kita nak besarkan ruang lingkup ibadah, ibadah ni ada banyak. Ada ibadah boleh datang dari sudut hati. Contoh apa ibadah hati? Ikhlaskan niat. Jadi ibadah. Letakkan perasaan takut hanya kepada Allah. Ibadah. Jadi apa lagi dekat hati boleh letak? Kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah. Sayang kepada Allah, ibadah. Letakkan. Jelas tak? Lepas tu ibadah boleh dibuat melalui lidah. Macam kita sebut tadi itulah. Kemudian ibadah boleh melalui anggota tubuh badan. Kita bergerak, kita bangun, kita berjalan. Buatlah bentuk ibadah. Ada orang, macam kita solat, bentuk ibadah kerana menggerakkan tubuh badan, berdiri betul, kena rukuk, kena apa, ibadah. Ada ibadah juga dari sudut harta. Dari sudut harta pun ibadah juga. Bermakna ruang lingkup ibadah ni banyak. Okey.
Kalau tuan-tuan buat ibadah dari sudut hati yang Allah suka, buat ibadah melalui lidah Allah suka, badan Allah suka, harta Allah suka, dia akan jadi makna ibadah. Jangan sempitkan perkataan ibadah hanya pada perbuatan solat semata-mata. Tak. Ibadah ni dia ada dua lah. Ibadah yang khusus, ada ibadah yang umum. Belajar, memahami Al-Quran. Ibadah tak? Ibadah. Ibadah. Pergi menziarahi orang yang sakit. Ibadah tak? Ibadah. Tolong orang susah yang tak ada makan. Ibadah. Apa lagi? Tolong bagi tahu kepada kawan. Sebarkan maklumat tentang majlis ilmu. Ibadah tak? Ibadah. Jelas. Jadi, kita kena besarkan maklumat tentang ibadah. Bermakna apabila kita buat semua ibadah itu hanya kepada engkau kami beribadah. Buat semua ibadah tadilah hanya untuk Allah je. Hanya untuk Allah, hanya untuk Allah, hanya untuk Allah, semua untuk Allah. Sebab itu kita kata iyyaka na'budu itu dia akan menjauhkan kita daripada perbuatan riak. Dia kalau betul-betul buat, kami buat perkara yang Allah cintai, yang Allah redai hanya untuk dia. Apa saja, dia akan jauhkan dia daripada perbuatan riak. Okey, tuan-tuan dah tahu dah tentang apa makna ibadah? Dah tahu tentang apa makna ibadah? Okey, kita mantapkan lagi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut terlebih dahulu perkataan hanya kepada engkau kami beribadah. Kita nak ulas dulu dari sudut penyusunan. Ayat ni kenapa Allah sebut hanya kepada engkau kami beribadah. Kita dah tahu perkataan ibadah tadi. Okey, tuan-tuan, tolong buka muka surat nombor 109. Okey, tengok. Kita nak dapatkan maklumat kenapa Allah sebut dalam ayat 5 tadi ibadah terlebih dahulu. Okey, muka surat nombor 109. Tengok dalam buku. Okey, lihat di sini. Ini dia persoalan dia. Okey. Kenapa? Mengapa didahulukan lafaz na'budu berbanding nasta'in? Maknanya apa? Maksud dia adalah mudah saja. Kalau bahasa kita mudah, kenapa menyembah itu, beribadah itu disebut dulu daripada minta tolong? Ini jawapan dia. Okey, kita tulis ya. Beribadah kepada Allah ialah matlamat. Matlamat penciptaan manusia. Ataupun tuan tulis, selain matlamat ni, tuan boleh tulis tujuan. Tujuan Allah menciptakan manusia, ataupun matlamat utama Allah menciptakan manusia untuk apa sebenarnya? Nak kena buat ibadah lah. Dalil lain, kita boleh rujuk surah Zariyat ayat 56. Allah kata apa? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Inilah jawapannya juga kalaulah kita ditanya, kenapa Allah Ta'ala hidupkan kita dekat bumi ni? Jawapan dia mesti jawapan dia ada juga ayat Zariyat ni. Ayat Zariyat ni jawapan dia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku, kata Allah, tidak ciptakan jin dan tidak ciptakan manusia, melainkan
Mereka itu beribadah. Itu jawapan dia. Maksud dia, Allah Ta'ala ciptakan jin-jin, Allah Ta'ala ciptakan semua manusia. Tak kira bangsa apa, keturunan apa, warna kulit dia apa, selagi dia manusia, jin pun macam tu juga. Tak kisahlah jin tu nama apa, jin pakai toceng ke, jin tak pakai toceng ke, jin iprit ke, jin apa, whatever jin. Termasuk manusia, tujuan utama Allah hidupkan adalah untuk beribadah. Tapi kalau nak ibadah tu hanya kepada Allah. Ia kena budun. Dapat tak? Okey. Maknanya iyyaka na'budun adalah tujuan kita diciptakan. Okey, kalau saya maksudnya begini. Kalau kita nak bincang apa-apa pun kan, perkara paling utama mesti kita kena tahu tujuan. Nak buat apa-apa tahu tujuan. Tujuan. Kenapa pergi sekolah? Ada tujuan. Kenapa nak kena keluar rumah ni? Ada tujuan. Dia mesti ada tujuan. Tujuan tu dia adalah satu benda yang paling besar. Macam kita kata, apa niat dia? Namanya tujuan. Tujuan. Okey. Oleh sebab itu, okey. Okey, kita ini jawapan dia, tujuan. Okey. Kemudian kita lihat pula kepada kenapa minta tolong. Kenapa minta tolong? Okey. Wa iyyaka nasta'in. Jadi kita nak jawab pula. Kenapa minta tolong tu nombor 2? Okey, minta tolong kepada Allah sebenarnya dia adalah cara untuk capai tujuan. Okey. Baca baik-baik. Perlahan kita baca. Okey. Kita baca balik semula. Ibadah ialah tujuan ataupun matlamat kita semua Allah ciptakan. Okey. Manakala minta pertolongan ialah wasilah ataupun cara nak mencapai tujuan tersebut. Oleh sebab itu didahulukan tujuan berbanding wasilah ataupun cara. Maksudnya macam ni. Maksud dia. Okey. Kenapa Allah dahulukan dulu beribadat? Baru sebut minta tolong. Okey. Beribadat itu perkara pokoknya. Perkara utamanya. Minta tolong ni hanyalah cara beribadat. Dia adalah cara beribadat kepada Allah. Okey. Oleh kerana minta tolong ni hanyalah cara beribadat kepada Allah, oleh sebab itu cara itu diletak dia kemudian didahulukan dulu tujuan dia. Okey, kalau orang tanya, apa tujuan awak dihidupkan di muka bumi Allah ni? Adalah untuk beribadatlah kepada Allah. Orang tanya pula, macam mana cara nak beribadat kepada Allah? Hanya minta tolonglah kepada dia. Minta tolong je pada dia. Minta pertolongan kepada Allah. Okey. Kenapa minta tolong? Hanya kepada Allah. Itulah datangnya nanti kepada makna Allah ni mempunyai kuasa, Allah ni memiliki rezeki, Allah Ta'ala ni memiliki segala-galanya. Itulah datangnya kepada jawapan, kenapa hanya kepada Allah je minta tolong? Sebab Allah itu kan Rabbul Alamin. Rabbul Alamin kita dah ulas dah pada kuliah yang lalu. Okey. Jelas? Lepas tu pula, kenapa kita minta tolong pada Allah ni? Kalau banyak kali ni, Allah tak marah kepada kita. Tak, tentulah Allah tak marah. Sebab Allah kan itu dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah tak marah. Mintalah apa-apa pun. Mintalah, nak minta apa? Bab dunianya, bab akhirat ke, mintalah pada Allah.
selagi mana dia memenuhi adab-adab nak minta. Mintalah pada Allah. Allah tak marah, Allah tak bosan. Allah tak bosan. Allah suka sangat. Kenapa Allah suka sangat kita selalu minta pada dia? Sebab kita minta kepada dia itu adalah bentuk cara kita beribadat kepada Allah. Jelas? Moga-moga kita semua nampaklah kita dah, maksudnya sekurang-kurangnya kita dah boleh mengetahui tentang mengapakah ibadah itu didahulukan, kenapa minta tolong itu dikemudiankan. Minta tolong kepada Allah adalah cara ibadat. Nanti kita kena ulas lagi. Kenapa tahu? Kita kena ulas lagi benda penting adalah mengapakah dalam banyak-banyak bentuk ibadah minta tolong Allah ni dijadikan perkara utama disebut dalam ayat 5. Nak beribadat kepada Allah ni ada banyak cara. Tetapi kenapa meminta pertolongan ini diletakkan pada ayat yang kelima selepas sebut tentang ibadah? Tentu ada sesuatu. Kenapa minta tolong? Okey, saya harap kita dah jelas tentang, kita dah tahu tentang, pertama, yang pastikan kita tahu tentang apa tujuan kita diciptakan, dihidupkan oleh Allah berada di muka bumi ini. Ini benda paling penting sekali. Jawapannya adalah untuk beribadat kepada Allah. Okey. Nak ibadat kepada Allah tu macam mana? Pertama, kita mesti tujukan semua ibadat itu untuk dia lah. Okey, macam mana nak tunjukkan saya nak penuhi tujuan diciptakan oleh Allah tu? Kita kata, buatlah segala perkara yang Allah suka, yang Allah cinta, yang Allah redha, maka ia dinamakan ibadah. Buatlah apa pun yang Allah suka, yang Allah cinta. Cuba senaraikan. Banyak. Maknanya tujuan kita hidup ni adalah buat Allah suka. Gembirakan Allah. Cari redha Allah. Cari kasih sayang Allah. Sebab itu, kalau kita buat Allah cinta, kan, kalau membuatkan Allah jatuh cinta pada kita, membuatkan Allah sayang pada kita layaklah masuk syurga. Sebab tu kita katakan, ibadat itu, amal itu dia bukan jadi kayu pengukur nak masuk syurga. Tetapi masuk syurga kerana sayang Allah, Allah redha pada kita, kita layaklah masuk ke dalam syurga. Tapi macam mana kita nak tarik kasih? Macam mana kita nak bagi Allah kasih pada kita, Allah suka pada kita, Allah redha pada kita? Buatlah ibadat. Buatlah ibadat. Nak buat ibadat macam mana? Yang paling besar dalam hidup ni, kalau nak minta tolong, kalau nak ada satu permohonan, ada hajat, mintalah kepada Allah. Itu salah satu bentuk dia. Lepas tu banyak lagi bentuk-bentuk yang lain ibadat tadi. Macam mana kita nak ibadat lagi? Kan? Kita boleh gunakan hati kita ibadat pada Allah. Kita boleh gunakan lidah kita beribadat kepada Allah. Kita boleh gunakan anggota tubuh badan kita untuk beribadat kepada Allah. Kita boleh gunakan harta kita beribadat kepada Allah. Kita gunakan masa kita ini pun untuk beribadat kepada Allah. Gunakan mata beribadat pada Allah. Gunakan telinga beribadat pada Allah. Gunakan tangan beribadat kepada Allah. Gunakan kaki beribadat kepada Allah. Itulah tujuan kita diciptakan. Kalau tujuan kita diciptakan, Allah cipta apa? Allah ciptakan mata, cipta telinga, cipta kaki, cipta semua tu adalah kerjanya, fungsinya untuk apa? Untuk buat Allah suka, buat Allah redha. Tapi kita terbalik. Kita gunakan semua yang Allah beri untuk kita hidup ini, untuk kita cari murka Allah. Kita cari Allah murka marah pada kita. Jadi itu tak dinamakan ibadat. Dia telah terbalik. Okay. Jadi tujuan hidup kita ingat sampai bila-bila. Kita bangun saja pagi, terjaga saja
kita dah kena memikirkan apa perkara yang aku boleh buat bermula pagi ini untuk cari redha Allah. Cari Allah suka, buat Allah suka. Banyaklah. Mula sampailah malam tu. Malam tu. Itulah hidup kita, setiap rutin. Rutin hidup kita macam itulah. Kerja kita. Buat dia apa Allah suka. Itulah makna ibadat. Cuba tanya balik. Sebab tu kalau kita faham ini, cuba tanya diri kita. Betul ke selama ini aku menghabiskan 24 jam aku buat apa yang Allah suka? Aku buat apa yang Allah redha? Sedangkan itulah tujuan kita diciptakan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita hantar anak pergi sekolah, belanja banyak-banyak, betul tak? Hantar anak pergi tuition, belajar kan, contoh. Tiba-tiba anak tu pergi sekolah, dia main-main, dia tak belajar. Tuan-tuan dapat report, cikgu kata anak tuan-tuan dan puan-puan ni ponteng sekolah, kelas tak nak masuk, kerja sekolah tak nak buat apa semua-semua. Tuan-tuan marah ke tak marah? Tuan-tuan marah ke tak marah? Ataupun tuan-tuan suka? Tuan-tuan kita kata kita marahlah. Ayah hantar kau pergi sekolah untuk kau belajar, bukan untuk kau pergi bermain. Ayah hantar kau pergi sekolah untuk kau jadi orang pandai, belajar dengan cikgu dapat ilmu. Tapi kau ponteng sekolah, kita marah. Sebab anak ni tidak menunaikan tujuan kita hantar dia pergi sekolah. Tetapi, pernah tak kita menganalogikan perkara yang sama dengan diri kita? Kenapa Allah Ta'ala ciptakan kita hidup dekat muka bumi Allah? Kenapa Allah bagi kita dapat mengecapi rahmat dia, dapat mengecapi nikmat dan rezeki dia? Kenapa? Jawapannya adalah untuk buat apa yang Allah suka, buat apa Allah rela, ibadat. Buat ibadat. Buat apa yang Allah suka. Tapi kalau buat apa yang Allah suka tadi, jangan kongsi pula nak bagi manusia suka juga. Kalau kita kongsi nak bagi manusia suka, itu jadi syirik. Kita buat sebenarnya, contoh kita buat sedekah kan, kita bersedekah. Tentu ada manusia suka. Tapi kerja kita bukan bersedekah adalah untuk bagi manusia itu suka. Kerja kita buat ibadat ini adalah bagi Allah suka, untuk Allah je, untuk Allah. Lepas tu kata hanya pada engkau kami beribadat. Tapi kena tahu ibadat dulu, lepas tu pegang pada perkataan hanya. Jadi waktu kita buat sesuatu kebaikan, tanya diri kita, aku buat ini hanya untuk Allah ke, ataupun ada juga untuk si fulan. Apa dia untuk si fulan tu? Mungkin nak dia puji ke, mungkin kita nak nama ke, mungkin kita nak jawatan ke, ada kepentingan apa ke? Yang itu. Ingat balik, astaghfirullahalazim. Aku ni dah ada riak ni. Aku dah ada tujuan lain ni. Sedangkan aku selalu baca dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Astaghfirullah. Kita istighfarlah pada Allah. Rupanya kita mencampur adukkan ibadat itu juga untuk makhluk yang lain. Jadi, sayang. 1000 kali sayanglah. Apa yang kita ucap iyyaka tu, Allah letakkan iyyaka tu adalah untuk mengkhususkan hanya kepada dia kita beribadat, tapi kita dah campur adukkan. Oleh sebab itu, sesiapa yang boleh mengamalkan ayat iyyaka na'budu, dia praktis memang hanya kepada Allah kita tu buat ibadat, maknanya kita telah dapat membersihkan diri kita daripada riak. Okay, jelas dekat ulasan itu. Nanti besok baru kita akan ulas tentang minta tolong pula. Kenapa minta tolong ni diletakkan yang kedua? Yang tadi saya dah sebut satu daripadanya. Kenapa minta tolong adalah cara nak beribadat. Besok kita akan kupas lagi tentang kenapa minta tolong ni letak selepas ibadat. Apa rahsia lain? Apa maksud yang lain? Nanti kita akan kupas pada hari esok. Kita fokus tentang ibadat dulu. Jadi moga-moga daripada Al-Fatihah ini telah menyedarkan kita, ayat 5 ni telah menyedarkan kita selama ini mungkin kita terlepas pandang yang kalau Allah bagi kita 24 jam, berapa jam kita gunakan untuk mendapat cinta Allah, kasih Allah, redha Allah. Maknanya buat kebaikan lah, ibadat lah. Pertama. Yang berikutnya, moga-moga dengan ayat yang kelima ini telah menyedarkan kita
yang selama ini kita memang buat ibadat tu. Kita sedekah, kita zikir, kita salat, kita jarak orang sakit, kita tolong orang susah. Tapi kita telah mencampur adukkan amalan itu bukan hanya untuk Allah. Jadi moga-moga kita semua dapat bersihkan diri kita. Pertama sekali, kita memang kita tidak menyembah selain daripada Allah lah. Tetapi ibadat tadi, kita kena jernihkan dia, kita kena sucikan dia. Isikan hidup kita ingat dengan buat ibadat pada Allah. Siapa yang boleh faham maksud ni, dia tidak akan kedekut dengan wang ringgit dia. Dia sanggup korbankan masa dia untuk orang lain. Dia akan jadi orang yang penat lah. Hidup ni memang kena berpenat. Tapi berpenat untuk siapa? Berpenat untuk Allah. Tak paksa drive jauh-jauh semata-mata nak pergi ziarah mak dan ayah. Kan? Kerana nak menunaikan ibadat tadi. Betul tak? Kadang-kadang terpaksa korbankan wang ringgit untuk bantu orang yang susah. Kenapa ibadat? Kan? Sepatutnya waktu ni waktu rehat di hari Sabtu ni. Nak bersama dengan anak-anak, dengan keluarga ni. Betul tak? Tapi semata-mata nak faham Al-Quran, nak faham kalam Allah, kita nak dapat Allah sayang pada kita, kita peruntukkan sikit waktu untuk Allah tu. Kan? Kita takut kalau orang tak sayang pada kita. Tetapi kita takut tak kalau Allah tak sayang pada kita? Mana kita lebih takut hilang sayang? Kita takut manusia hilang sayang pada kita ke? Ataupun kita takut Allah hilang sayang pada kita? Tanya diri kita. Jadi kita bersyukur banyak-banyak pada Allah kerana Allah Ta'ala sentiasa memberikan kita hidayah petunjuk untuk kita tahu mana yang betul, mana tak betul. Kita dapat gunakan waktu yang Allah beri sejam je untuk Allah. Tak lama pun, sejam je untuk Allah. Mungkin yang lain tu ada ruang-ruang yang tak apa hadir, tak apa, kita doakan kebaikan untuk mereka. Mereka pun nanti kita yakin mereka akan dengar semula, tengok semula. Mereka pun guna waktu untuk Allah. Jadi kita sama-sama mendoakan kebaikan untuk semua orang. Lepas tu kalau kita baca Al-Fatihah ini, ingat tadi apakah? Kami. Kita semua sama-sama nak masuk syurga, kita semua nak dapat redha Allah. Jadi hidup kita jangan ada keakuannya, mesti kami. Kita mesti memikirkan orang sekeliling kita. Moga-moga kita menjadi sebenar-benar hamba. Hamba itu ada pada perkataan na'budu. Abada hamba. InsyaAllah besok kita kupas lagi. Kita akan terangkan lagi pada wa iyyaka nasta'in. Besok memang kita akan habiskan ayat 5 lah. Sebab tu kita ambil masa dalam tempoh 2 jam untuk kita ulas ayat yang ke-5 ni. So besok kita ulas tentang kenapa dengan minta tolong. Ada sesuatu pada minta tolong. InsyaAllah pada esok pagi hari Ahad, insyaAllah kita mohon pertolongan dari Allah untuk Allah Ta'ala lapangkan urusan kita, ya. Allah lapangkan urusan kita, Allah kuatkan hati kita untuk kita dapat belajar untuk memahami ayat yang ke-5. Saya buka 1 atau 2 soalan kalau ada. Mohon maaf. Silakan jemaah. Jika ada soalan. Ada soalan Saya dah tak? tengok dalam chat Ustaz tak ada soalan. Jika buat masa jika tak ada soalan, saya tanya dulu saya. Apakah pandangan Ustaz ataupun adakah hadis yang sahih mengatakan semasa kita solat, semasa kita selepas menuju iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita break, stop sekejap dan kita niatkan di dalam hati kita apakah permintaan atau pertolongan yang kita inginkan kita minta pada Allah. Apakah pandangan Ustaz di situ saya? Sekian. Yang soalan tu saya wallahu ta'ala alam. Saya tak jumpa lagi maklumat yang kata memang Nabi sendiri buat, kalau dia baca iyyaka na'budu, Nabi stop untuk baca doa. Tidak ada lagi lah, wallahu ta'ala alam. Tapi kalau baca surah-surah lain tu memang ada. Memang ada Nabi kalau sampai pada ayat tasbih, Nabi bertasbih. Sampai pada ayat minta tolong, Nabi minta tolong. Sampai pada ayat minta perlindungan, Nabi minta perlindungan. Untuk Fatihah tu saya wallahu ta'ala. Dan soalan yang ditanya juga, saya membetulkan jawapan yang saya beri pada minggu lepas. Minggu lepas ada yang bertanya tentang ketika dia baca suratul Fatihah, dia seperti dia berhenti sekejap.
Kan dia seperti mana dia boleh menghayati ayat tu kan. Seperti dia terfikir, contoh waktu dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, dia macam terfikir lama. Dia fikir lama tentang apa tu Allah Rabbul Alamin. Okey. Setelah diteliti, maka para ulama mengatakan bahawa kalau kita baca surah Al-Fatihah, kita tidak boleh berhenti dengan lama. Itu pada surah Al-Fatihah. Kita kena berterusan. Berterusan. Kita Alhamdulillahirabbil alamin. Itu cara Nabi baca lah. Nabi full stop. Itu waqaf. Itu berhenti yang paling afdal. Kita berhenti dekat ayat tu. Okay. Tapi tak boleh kita tunggu lama nak sambung. Itu tak boleh. Dia kena berturutan. Itu mengikut pendapat yang benar di dalam kitab fiqh mazhab Al-Imamu Asy-Syafi'i. Jadi saya betulkan jawapan yang ada seorang muslimah tanya tu, ada satu kakak tu tanya tentang boleh tak baca Fatihah itu diberhenti sejenak untuk dia menghayati. Jawapan dia, untuk Al-Fatihah kita kena percepatkan. Kita kena baca secara berterusan. Tapi kalau surah-surah yang lain itu, surah-surah yang lain itu kerana dia bukan yang wajib dibaca dalam salat. Jadi kalau surah yang wajib baca dalam salat macam Al-Fatihah, maka dia kena baca secara tertil, dibaca secara berterusan. Jadi jawapan yang Kak Mazal tadi itu saya wallahualam. Saya tak tahu yang itu. Allah. Tak apa, terima kasih sayang. Okay. Ustaz, ada satu soalan di chat Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Okey Ustaz. Kan tadi Ustaz cakap kita bila kita melakukan amal ibadah tu nak menjauhi perasaan riak kan. Jadi kadang-kadang katalah kalau kita buat urusan baik pulih sekolah ke, lepas tu kita mewakilkan sekolah berkenaan untuk minta bantuan keuangan ke apa-apa, kita buat memang niat dalam hati kita, niat kita kerana Allah, tapi waktu kita cuba nak memohon sumbangan daripada orang keliling kita, mungkin adalah orang yang macam meng-acknowledge our effort. Jadi macam ni kita nak buang, dia kan macam grey area, macam kita nak tetapkan hati kita buat kerana Allah, bukanlah kita nak mendapatkan perhatian atau pujian daripada orang keliling. Apa pendapat Ustaz, macam mana kita nak, how do we go about Ustaz? Okey, kalau contoh kalau dalam bab sedekah dia boleh buat secara terang-terangan, dia juga boleh dibuat secara bersembunyi-sembunyi. Kalau macam kes tadi tu kita memerlukan sumbangan, maka tidak ada jalan lain melainkan dengan kita mewar-warkan sumbangan tadi, maka ia tak termasuklah di dalam perbuatan kita, tidak termasuk dalam perbuatan yang dilarang untuk mewar-warkan. Bahkan ia ada keperluan, maka dibenarkan. Cuma kitalah pada diri kita tu sendiri, riaknya tak riak itu adalah pada diri kita. Tapi bolehkah kita buat secara terang-terangan? Jawapannya boleh. Al-Quran membenarkan ia. Orang nak orang nak berikan penilaian apa, itu adalah hak manusia untuk mengatakan kita apa. Tapi paling penting adalah pada diri kita. Sebab kita tidak ada jalan lain. Melainkan dengan jalan kita memohon sumbangan secara terbuka, tak apa. Benda itu dibenarkan di dalam agama. Lepas tu ada yang tanya soalan, saya ada soalan tentang permunian niat kerana Allah pada amal perbuatan. Adakah apabila terlitan niat yang selain Allah, kita harus hentikan perbuatan tersebut, takut jadi sia-sia atau lebih baik perbetulkan niat sepanjang masa? Okey, tuan-tuan dan puan ya, bab niat ini memang menjadi perbahasan utama. Sebab tu kalau kita buka dalam kitab hadis 40 An-Nawawi, diletakkan dulu hadis tentang niat. Kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin pun diletakkan tentang niat. Sebab niat ni adalah benda yang paling utama. Niat ini, mengikhlaskan hati ni memang benda yang sangat berat. Semua orang akan terlintas untuk tidak jadi ikhlas. Sebab niat ni nak buat ni benda yang sangat berat. Kita cuba lawan, dia datang. Kita cuba lawan, dia datang. Oleh sebab itu para ulama ulas. Kalau kita dah memang awal-awal, mula-mula kita buat ibadat tu ikhlas. Tiba-tiba datang riak. Maka macam mana? Maka riak itu ia perlu ditolak. Dia perlu ditolak. Kalau kita tolak dia,
Kita lawan tolak dia, para ulama mengatakan dia dikira niat. Tapi kalau kita contohkan, kita tengah baca Quran, tiba-tiba ada orang datang, kita nak tunjuk kita pandai baca, tiba-tiba riak. Para ulama bincang, dia tolak tak riak tu. Tapi kalau dia tak tolak, dia biar je riak tu bertapak. Mula-mula dia baca, seorang-seorang dia okey, dia ikhlas. Tiba-tiba ada orang datang. Ataupun dia nampak ada orang tengok dia solat. Dia pun mula buat betul-betul raja macam solat, semua tu kan. Niat yang riak datang tu, dia tolak tak? Kalau dia lawan, dia Allah Ta'ala kira dia orang yang ikhlas. Tapi kalau dia tak lawan, dia biarkan riak itu bertapak dalam hatinya, dia amal itu dia panggil amal yang tidak ikhlas. Sebab riak ni dia satu benda yang payah. Satu benda yang selalu muncul dalam diri kita. Jadi kita Allah Ta'ala mengetahui kita lawan tak lawan, kita buang ke tak buang. Jadi kalau datang perbuatan macam tu, kita kena lawan lah. Kita kena lawan. Sebab itu disebabkan riak ni susahnya kita nak lawan dia kan. Sebab itu banyak ibadat-ibadat yang digalakkan buat sembunyi sebenarnya. Sebab kita tahu faktor datang kepada riak ni kalau ada orang lain tahu, kalau ada orang lain nampak kan. Jadi kalau kita dah tahu faktor itu ada, kita jauhi faktor itu, cegah dia. Sebab itu kalau kita baca hadis-hadis, kenapa semayang-semayang sunat ni afdal dia buat di rumah? Kenapa ada pahala afdal? Dia boleh buat tempat terbuka, dia boleh buat tempat sembunyi, tapi kenapa paling afdal dia buat di rumah? Kenapa dia jadi afdal tu? Kerana dia boleh mencegah, dia boleh mengelakkan daripada riak tu. Begitu. Macam tu juga sedekah. Sedekah boleh buat secara terbuka, boleh buat secara sembunyi-sembunyi. Tuan-tuan boleh pergi buat menghantarkan bekalan makanan. Tuan-tuan boleh viralkan kepada netizen, boleh. Tuan-tuan boleh videokan, tuan-tuan boleh hantarkan gambar bahawa kami telah bersedekah, buat sekian-sekian aktiviti-aktiviti. Tak salah, boleh. Quran membenarkan. Tetapi Quran bagi tahu, membuat secara sembunyi itu ianya adalah lebih baik. Lebih baiklah. Tapi dia kata, dia tengok kepada konteks, tengok kepada keperluan. Kalau kita buat secara terbuka kerana nak kempen orang, nak bagi tahu pada orang bahawa ada peluang nak buat kebaikan, selalulah kepada kami. Tu tak apa. Tu tak apa. Jelas tak? Tengok pada keperluan, tengok kepada keadaan. Tapi membuat secara terang-terang, perbuatan sedekah kebajikan ni ia dibenarkan di dalam agama. Jangan pula kita nak hukum orang yang menunjuk-nunjuk, keluarkan gambar, video, apa semua kita buat kebaikan ni, kita nak just dia pula riak, jangan. Kita berdosa pula nanti menuduh orang, buat fitnah pula pada orang. Tapi dia boleh buat macam tu tak? Dia boleh buat. Al-Quran membenarkan. Tapi tanya pada hati kita lah, kita sendiri yang keluarkan gambar, yang keluarkan video, yang selfie tadi tu, tanya diri kita. Kalau kita tahu kelemahan diri kita, kalau aku selfie nanti, kalau aku tunjuk pada orang nanti akan datang riak, maka kita jangan buatlah. Sebab kita kena tahu weakness kita. Kita kena tahu kita punya kelemahan kita. Sebab riak ni susah tau, susah nak dibuang. Itulah jawapan dia, sebersedikit yang mampu saya bantu untuk buat ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz, saya ni Masyita. Ya puan. Okey, bagi pihak kami pula Ustaz, memang kami terpaksa untuk menunjukkan kepada penyumbang-penyumbang kami apa yang kami pun baru balik dari Kedah semalam kan. Lepas kami balik, kami terpaksa tunjukkan kepada mereka apa yang kami dah buat, apa yang kami dah sumbang. Jadi bukanlah kita, because itu untuk persatuan, memang kami terpaksa juga nak tunjukkan kan Ustaz. Jadi niat kami memang untuk menunjukkan kepada penyumbang-penyumbang lah apa yang kami telah lakukan kan. Apa yang kami diamanahkan kami. Sebab kami diamanahkan oleh mereka kan, yang dia telah menyumbang katalah untuk Quran. Jadi kami terpaksa lah menunjukkan. Boleh. Itu kata kalau ada keperluan, yalah. Sebab kita nak cari trust orang penyumbang. Kadang-kadang orang nak menyumbang. Tapi nak menyumbang ni zaman sekarang ni kan macam-macam kan. Tak tahu mana yang jujur, mana yang tak jujur.
Jadi untuk keperluan dari sudut macam nak membina kepercayaan pada penyumbang-penyumbang, nak promosi lagi, maka tak apa, dibenarkan. Benda tu dibenarkan. Dalil dia mudah saja. Kalau tuan-tuan boleh catat dia dalam Suratul Baqarah ayat 271. Dalam Suratul Baqarah ayat 271, itu dah dalilnya boleh sedekah secara diam-diam, boleh bersedekah secara terang-terangan. Secara terang-terangan dia diam, Suratul Baqarah ayat 271. Macam bentuk persatuan dibenarkan. Islam tidak larang pun. Bahkan kalau ada kebaikan, maka lebih baik dibuat secara terang-terang supaya orang tahu sumbangan kita dah buat kat mana, dah buat dekat mana kan. Jadi menambahkan lagi keyakinan penyumbang-penyumbang, maka ia dibenarkan di dalam agama. Terima kasih Ustaz. Sebagai motivasi jugalah Ustaz sebenarnya kepada yang lain kan. Betul. Sebagai motivasi dan kesedarannya. Betul. Lagipun kita buat secara berpersatuan. Ya Ustaz. Yang penting niat persatuan itu sendiri Ustaz ya. Ya, betul. Sebab tu sebab tu kita dah sebut tadi tu. Kita berpersatuan ni sanggup berjalan jauh. Kita tak dapat pangkat pun, kita tak dapat apa-apa pun, tetapi mengenangkan kepada perkataan kami tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengenangkan ada konsep kami tadi, maka kita sumbangkanlah tenaga kita, waktu kita untuk orang lain. Ya, kita melaksanakan amanah yang diberikan dan kemudian kita kepada mereka telah pun dilaksanakan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kita jumpa besok insya-Allah sambungan lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.